Jom promosikan produk anda di segmen terbaru Iwana TV, iaitu Iwana Shop. Sesi jualan online secara live dan mudah. Hanya hantarkan produk anda kepada kami dan tunggu maklumat lanjut. Iwana Shop, just shop as you want. Assalamualaikum, hi everyone, selamat petang. Tu dia bersiaran kembali bersama Norish pada minggu ni. Terima kasih pada kalian yang dah tengok episod 1 Norish pada minggu lepas. Apa tu tajuk dia? Inspirasi kehidupan, kan? Alhamdulillah. So pada minggu ni, Alhamdulillah, Norish akan bersiaran. Jangan lupa kepada anda yang masih lagi belum follow Iwana TV Network, sila buat sekarang, kan, so that you all akan senang dapat notification apa semualah, kan, pasal ni. Alright, jadi terima kasih Norish tahu kalian yang sedang menonton Norish sekarang ni. Ada di antara kalian merupakan rakan FB Norish, followers Norish, kawan-kawan, orang kampung, pakcik, makcik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan masa yang ada, bagi masa pada Norish lah. Alhamdulillah. Okey, diam tak diam, ya, diam tak diam, kita dah pun 1 minggu dah PKP. So apa rasa? 1 minggu dah PKP, rasa happy ke duduk rumah? Rasa tak happy ke? Rasa macam nak pergi kerja ke? Kan? Memang new normal ni memang bagi kesan sebenarnya. Kita dah lalu 12 bulan, kita dah lalu setahun. Memang it's not easy, dan macam untuk Norish sendiri pun banyak kerja work from home sebenarnya, kan. Alright, so okay, Norish welcome kepada mungkin followers anda yang baru menonton Norish pada hari ini. Hai, saya Norish Hassan. Salam kenal untuk semua. Saya host untuk segmen Inspirasi Norish setiap jam 5 petang. Hanya di Iwana TV Network setiap Jumaat. So far insya-Allah Norish akan bersama kalian setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network, sehingga 1 jam ke masa tu dia. Alright. Okey. Apa ya? Norish nak bagi tahu you all, kan, sepanjang seminggu kita dah lalu PKP ni, macam-macam lah, ya, sama ada diri kita sendiri, Norish duk jumpa-jumpa orang, kan. Norish feel sangat, sebenarnya kita teruji, kita dalam keadaan macam mana ya kita nak control diri kita, kan. Okey, sebenarnya Norish macam ni jelas, Norish di sini bukan nak mengajar you all pun, bukan, tak ada, saya pun tak pandai, saya pun sedang belajar. Dan Norish kata apa saja ilmu yang Norish cerita kat sini, yang Norish share kat sini, ia adalah satu bentuk perkongsian, yang bukan bermakna saya lebih pandai daripada kalian, macam tu, kan. Alright, jadi pada topik episod 1 hari tu, Norish bercakap pasal inspirasi kehidupan, kan. Okey, jadi pada episod kedua pada hari ini, Norish akan sentuh tentang kebahagiaan. Okey, secara spesifiknya bahagia cara kita. Bahagia dia luas lah, konteks dia luas, bahagia macam-macam, kan, tapi bahagia cara kita. Kenapa perlu bahagia cara kita tu? Kenapa tak boleh bahagia ikut-ikutan, ikut orang, kan, macam tu. Sebenarnya ada sebab kenapa kita perlu pilih untuk kita bahagia dengan cara kita, so that kita akan lebih cool sebenarnya, kan. Apabila kita pilih kebahagiaan tu dengan cara kita, kita lebih cool, kita akan lebih kita kata menghargai diri kita sendiri, macam tu, kan. Okey, cakap pasal bahagia ni, kan, bahagia ni apa sebenarnya? Orang dia cakap, oh bahagia. Sebenarnya bahagia tu apa? Kan, okey, Norish sempatlah buat bacaan, ada sikit, ialah untuk buat program ni pun bermakna kita bukan sekadar petik tu juga, ya. I made my own research juga pun, kan, daripada pengalaman sendiri, daripada pengalaman orang lain, kan, dan Norish juga buat bacaan tentang apakah dia takrif ataupun definisi bahagia tu. Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, okey, katanya bahagia tu adalah suasana apabila kita rasa senang, kita rasa aman, kita rasa damai, kita rasa happy. Itu yang pertama. Imam Al-Ghazali kata bahagia tu adalah satu apabila seseorang manusia tu dia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bermakna Imam Ghazali, kan, bermakna kita dah capai satu bentuk kebahagiaan hakiki, orang kata, kan. Dan kebahagiaan hakiki tu adalah nikmat yang memang tak boleh dibeli dengan apa sahaja nilai, kerana ia anugerah yang sangat mahal, anugerah daripada Allah Subhanahu
Ta'ala, nikmat bahagia tu kan. Alright, itu kata Imam Ghazali. Okey, apa kata Aristotle tentang bahagia ni? Okey, Aristotle kata bahagia tu adalah cara macam mana kita rasa senang. Kita rasa senang dengan keadaan kita, maknanya bahagia dalam ruang lingkup macam mana kita definisikan bahagia. Samalah topik yang Norish pilih hari ni. Okey, bahagia cara kita. Maknanya Aristotle kata bahagia tu adalah cara kita pilih kebahagiaan macam mana yang kita nak. Kita senang dengan cara tu. Itu kata Aristotle. Dan yang terakhir, Epicurus. Ini nama dia Epicurus. Epicurus kata kebahagiaan dalam hidup tu tak semestinya kita kena kaya bahawa kita nak bahagia. Tak, dia kata. Tapi kaya tu memanglah penting. Sebab apa? Bila kita dah kaya, kita boleh bantu lagi, lebih ramai lagi orang kat luar sana, betul tak? Kan? Alright. Jadi Epicurus juga kata bahagia itu apabila wujudnya keseimbangan di antara fizikal dan juga spiritual. Jadi nampak tak kat sini, dalam musim kita lalu dugaan yang cukup banyak, macam-macam dugaan 12 bulan dalam PKP ni. Norish rasa macam apa, saya pun manusia biasa juga kan. Norish pun rasa sangat-sangat rasa daripada kawan-kawan apa semua kan. Kadang-kadang memang susah untuk kita takrifkan bahagia, yalah, dengan dugaan macam-macam. Sebab setiap kita ni, kita lalu dugaan yang tersendiri. Dia macam tu kan. Okey, jadi ending dia, jadi takrif kebahagiaan dari banyak-banyak yang Norish buat bacaan, dari yang Norish quotekan daripada 4 orang tadi, daripada 4 sumber tadi, Kamus Dewan edisi 4, Imam Al-Ghazali, Aristotle, Epicurus tadi kan. Jadi kat situ Norish boleh simpulkan satu tentang bahagia ni. Bahagia ni sebenarnya macam ni, dia tak lain dan tak bukan adalah macam mana pun anda lihat orang lain bahagia, at the end of the day you kena ada cara you sendiri. Macam mana you mentakrifkan bahagia tu adalah berdasarkan apa yang you rasa. Itulah bahagia yang cara kita terima lah. Alright, so berjumpa dalam segmen kedua nanti. Norish akan share tips yang paling Norish jamin paling simple, paling mudah bagaimana kita nak cari kebahagiaan dengan cara kita. Sebab memang ada orang yang memang bermasalah nak cari bahagia sebab dia meletakkan kebahagiaan tu pada external factor, ya, pada sumber-sumber lain yang bukan berasal daripada diri dia. Alright, so stay tune. Jumpa Norish selepas ini. Hi everyone, jumpa lagi Norish dalam segmen 2. Okey, Norish akan share pada segmen ni tips dan juga teknik untuk bagaimana kita memperolehi kebahagiaan, maknanya nak cari bahagia cara yang paling simple, ya. Sebab sebenarnya kalau kadang-kadang kita rasa kita dah cukup tenang, kita dah cukup sabar kan, kita rasa kita boleh lalu keadaan tu, tetapi tahap kesabaran kita, tahap keyakinan kita apabila kita hadap satu-satu benda kan, kita happy dengan satu benda tu, tak mestinya orang pun happy juga dengan benda yang sama kan. Jadi macam mana kita nak, orang kata apa, macam mana kita nak navigate, macam mana kita nak divertkan kebahagiaan tu dalam cara yang paling simple yang Norish nak sharekan pada hari ini. Dan sebenarnya cara ni bagi diri Norish lah, bukanlah cara yang terbaik untuk diri Norish sendiri, tapi Norish amalkan juga cara ini sesetengah, bukan sesetengah lah, rasanya semua. Okey, ada 5 poin. Okey, 5 poin yang akan Norish share, 5 tips yang paling simple. Sumpah Norish cakap paling simple, paling senang, paling memang setiap orang memang boleh buat, mampu buat. Tak perlu ada kos ke tak ni? Ada certain yang ada kos, okey, tetapi sebenarnya terpulang pada kita. Alright, okey, kita pergi kepada poin nombor 1. Yang ini, yang poin nombor 1 ni kan, yang sebenarnya, okey, bila Norish, bila dah dulu masa belajar, bila dah masuk kerja, kita ada komitmen kita tersendiri. Ya, jadi apabila kita ada komitmen, kadang-kadang tahu tak, kita duk bayar itu, bayar ini kan, bayar itu, bayar ini, sampai at the end of the day kita terlupa nak belanja diri kita sendiri, betul tak? Kan? Alright. Okey, yang pertama, tips yang paling simple macam mana kita nak bahagia dengan cara kita adalah, yang pertama kita kena belanja diri kita sendiri dulu. Kan? Kerja penat-penat betul, hutang kena bayar,
Komitmen fee, kereta apa semua kena bayar. Tetapi orang kata kalau untuk saving tu simpan dalam 10%, 30%, depends lah kan kepada berapa-berapa income yang kita ada tu. Tetapi ambillah sedikit daripada hasil pendapatan kita, tak kira lah berniaga ke, duit gaji ke apa ke, spend, kita belanja diri kita juga. Sebab okey, diri kita ni yang penat bekerja ni jarang dapat hadiah untuk diri sendiri, betul tak? Kan kita jarang nak appreciate diri kita sendiri. Ya, kalau Norish fakta ni tak betul, I'm so sorry, tetapi kebanyakan memang macam tu. Ya, kajian tu jangan tanyalah sebab memang daripada pengalaman sendiri, daripada orang lain pun kadang-kadang kan, at the end of the day dia kata dah kerja penat-penat sampai bahagian untuk diri sendiri tak ada. Jadi rasa macam alah, itu yang boleh keluar statement, aku kerja bulan-bulan bayar kereta, bayar apa. Jadi mana nikmatnya hidup ni? Mana kita nak bahagia? Ya betul, hutang kena bayar. Kan dalam Islam pun kata hutang wajib dibayar walaupun tak ada orang tuntut. Betul, itu kita tahu kan, hutang, komitmen lain-lain. Tetapi lepas tengoklah segmen inspirasi bersama dengan Norish pada hari ini kan, sekurang-kurangnya you all ada satu sudut pandang baru, ada point of view yang baru untuk rupa-rupanya aku dah lama tak beli hadiah untuk diri aku sendiri. Okey, dan sebenarnya bab belanja diri sendiri ni kan, yang kata beri hadiah kepada diri sendiri kan, dia sebenarnya it depends kepada kemampuan kita masing-masing lah kan. Cakap tadi, topik ini pun bahagia cara kita. Kalau anda yang sedang menonton Norish sekarang ni kan, yang ada kemampuan keuangan yang banyak, boleh belanja benda yang branded, benda yang mahal, it's okay, go on, do it you kan, tak ada orang kisah pun, betul tak? Tetapi kalau kita kata sumber keuangan kita ataupun bajet tu ciput-ciput, belanjalah cara yang ciput-ciput, macam tu kan. Alright, itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua adalah enjoy small things. Macam mana tu enjoy small things? Okey, ini Norish nak relate sikit lah dulu. Norish pelajar broadcasting and filming dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi kan. Sejak dari belajarlah dulu, kita masa belajar, saya tak tahu pun sebenarnya benda ni tak ada orang ajar Norish pun ya. Benda ni dia datang dengan sendiri sebab kita pelajar universiti. Setiap hari ada kelas, dan juga setiap hari ada benda yang nak kena buat, ada komitmen kita nak buat paperwork, komitmen kita nak buat assignment dan sebagainya kan. Jadi benda tu membuatkan kita stres. Alright, jadi macam mana pelarian untuk kita, saya tak tahulah sebab student zaman sekarang ni adalah dah jauh lebih advance daripada zaman Norish dulu kan. Itu Norish belajar sekitar tahun 1997 lah, masa buat degree dulu, 1997 sampai ke tahun 2000, lepas tu sambung lagi buat master 2000 sampai tahun 2002. Dia macam tu kan. Jadi cara untuk macam mana kita nak enjoy, nak happykan diri sendiri kan. Masa tu mana ada smartphone apa semua, tak macam sekarang. Kalau ada pun berdabak yang besar kan, yang macam tu. Ataupun kalau ada boyfriend ke, masa tu tak adalah kan. Nak call, nak berhubung, guna public phone. Jadi tidak ada smartphone, tak ada Android, tak ada gadget-gadget yang canggih macam sekarang ni. Okey. Jadi cara bagaimana untuk kita enjoy small thing, untuk lari daripada kita kata komitmen sebagai student pada masa tu. You know what I'm doing? Okey. Setiap kali outing hujung minggu, Norish akan naik bas dari kampus Kolej Ibu Zain. Ni siapa-siapa yang ada yang penduduk, bukan penduduk lah, orang kata apa, pelajar yang sama college dengan Norish dulu kan, Kolej Ibu Zain. Alright, naik bas kat situ and then terus direct pergi ke Kota Raya. Masa tu Kota Raya memang pot lah kita orang kan. Kat Kota Raya tu ada satu McDonald kat situ kan, ada McDonald, lepas tu ada Watson. Norish suka berjalan-jalan dalam Watson tu. You know what I'm doing? Okay, saya ialah kekangan belajar kan. Kita pun bukannya anak orang senang sangat. Jadi macam mana kita nak happy juga supaya balik pada minggu depan boleh start dengan rasa macam happynya nak back to college, nak belajar kan, apa semua kan. Norish akan berpusing-pusing di dalam Watson tu. I buy a very very small thing every week. Bayangkan sekecil-kecil, apa tahu Norish beli? Getah ikat rambut tu. Kan ada yang paket yang RM2, RM3. Nak beli mahal-mahal mana ada duit masa tu. Itulah kebahagiaan saya pada masa tu. Dah balik, okey, bila balik dah nampak benda tu at least something. Maknanya ada tanda kita keluar, kita mencari kebahagiaan ataupun
pelarian untuk keluar sekejap daripada keadaan kita yang sibuk-sibuk buat assignment. Yalah, student kan, student broadcasting, shooting. Kalau time frame untuk shooting tu memang yalah, kita kata komitmen pada masa tu. Tapi hakikat di sini ya, bila meningkat umur, Nourish nampak kan, sebenarnya untuk bahagia tu tak perlu beli big things pun. Kalau you ada, boleh beli, you mampu, alhamdulillah, silakan. Kan, itu rezeki dan saya tumpang bahagia ya. Tetapi sebagai contoh, dalam musim PKP sekarang yang mana kita buat penjimatan yang banyak kan, buat cut off ya, kita cut budget banyak kan, bermakna still boleh lagi kita kena enjoy small things, maknanya benda-benda kecil. Dan yang the best thing is Nourish suka tengok hujan, mungkin sebab saya dalam industri kreatif kot kan. Nourish juga menulis, sedang juga menulis sekarang ni. Saya suka enjoy alam, melihat alam, tak perlu jauh pun, duduk dekat rumah sendiri ya. I love to feel and I love to hear the raindrops. Hujan yang turun kan, dia ada ritma dia, ada irama dia, dan benda tu sangat best. Dan bagi Nourish itu pun dah cukup happy. And most of the time, kalau macam hujan je lebat-lebat sangat tu, Nourish pilih diri untuk duduk dekat beranda dan tengok hujan tu turun. I feel something. Again, maybe saya orang kreatif, tapi sebenarnya kalau kata Nourish orang kreatif dan saya sukakan hujan, tak juga sebenarnya. Hujan memberi satu point of view kepada diri Nourish sendiri. I feel happy. Tengok hujan, raindrops yang turun tu, I feel so happy, I feel so calm, I feel so at ease. Dan benda tu yang macam dengan lepas tu tenang, betul tak? Hujan memberi kita satu feel yang best kan, betul tak? Selain daripada udara yang sejuk, macam tu. Alright, itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama, kita bagi hadiah dekat diri sendiri. Alright, poin yang kedua, enjoy small things. Dan poin yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau buat yang ni kan memang susah nak bahagia. Alright, poin yang nombor 3 ni, alright, never ever compare yourself to others, please. Jangan pernah bandingkan diri anda dengan orang lain. Alright. Saya hanya seorang dari kalangan keluarga yang biasa-biasa. Dulu-dululah, masa kita kecil-kecil dulu, kita suka buat comparison, buat perbandingan. Kenapa dia tu ada tu, kenapa saya tak ada ni? Kan? Dulu. Kenapa dia tu dapat tu, kenapa saya tak dapat ni? Kenapa dia tu senang-senang je dapat benda tu, saya tak ada pun peluang nak dapat benda tu pun tak ada. I always make comparison, suka sangat compare dengan diri sampai saya down. Down sebab apa? Sebab kita pun mula menyalahkan keadaan di sekeliling kita ni, disebabkan kita dalam family yang biasa-biasa. Jadi disebabkan dalam family yang biasa-biasa, kita dah tak dapat benda-benda yang sepatutnya tu. Dan I always compare dengan orang yang lebih atas. Fair ke tak fair? Sangat tak adil lah, betul tak ya? Sebab kita family yang biasa-biasa ni, kita compare dengan orang yang lebih tinggi dari kita, orang kaya lah kita kata, sedangkan kita family biasa. Jadi memang itu perbandingan bagai orang kata bagai langit dengan bumi. Please don't do this mistake. If you do this kind of mistake, you always very easy to get depressed. You akan stress, sebab sampai bila-bila pun sebenarnya kan, kita tak boleh menyamai orang lain, sebab diri kita sendiri pun adalah satu individu yang unik. So adalah dari bacaan dan juga pengalaman hidup tu, kemudian Nourish belajar bahawa setiap daripada kita ni, Nourish, you all, tak kira berapa ramai viewers yang sedang tengok Nourish sekarang kan, setiap kita adalah unik. Kita ini individu yang unik. 2-3 minggu lepas saya ada bercakap dengan member sebelum PKP. So member kata kita ni unik Nourish ya. Sebab apa? Sebab chop jari kita tu pun dah unik dah. Jadi itu yang membuatkan benda tu sebenarnya yang make strength lagi. Sebab pada masa tu Nourish ada buat sikit kajian untuk program inspirasi Nourish ni lah. Jadi apabila beliau bercakap tentang ibu jari dan betapa uniknya setiap kita, setiap kita, saya dengan anda, setiap viewers yang di luar sana, cap jari saya tak sama dengan cap jari anda. Unik kita tak? Alright. So start from today, never ever compare yourself to others. Sebab
You ingat macam ni je. Kalau rasa down tu kan, Nur cakap terus terang, kalau tengah rasa down, rasa stres kan, tengok ibu jari sendiri. Okey, tengok ibu jari sendiri kan. Ini the one and only hanya ada pada kita. Dan benda ni tak ada pada orang. That is unique. Dan itulah uniknya kita kan. Ada pepatah yang kata, the uniqueness of a person is nobody can copy you. Tak boleh copy. Okay. Maybe kita ada idol yang ramai kan? Kita ada idol yang ramai. But then at the end of the day, macam Cap Jari tadi tu, balik-balik kepada diri kita, kita seorang saja. Itu yang terbaiknya. Jadi, never ever compare yourself to others. Sama macam ni. Kita selalu tengok, dengar tak? Ingat tak pepatah ni? Pepatah, apa dia kata? Rumput di seberang sana nampak lebih hijau. Selalunya nampak lebih hijau. Sampai kita lupa rumput yang ada di telapak kaki kita sendiri, betul tak? Kan? Kita selalu nampak benda yang di luar daripada diri kita, benda yang di luar daripada circle kita adalah yang lebih baik daripada keadaan di mana tempat kita sedang berpijak sekarang. Kan? Sebab itu ada orang kata kan, satu lagi perkara yang best lah Norish nak share, to make yourself, to stop yourself. Please stop yourself untuk membanding-bandingkan diri dengan orang adalah sebab kita tak pernah berada dalam kasut mereka. If you were in their shoe, then you only know what kind of pain they have to face. Betul tak? Hanya berada dalam kasut dia bermakna berada dalam kehidupan dia tu saja kita tahu sebenarnya apa yang mereka lalu. Kan macam tu. Sebab itu berbalik kepada pepatah tadi tu, rumput di seberang sana selalunya nampak lebih hijau daripada rumput di telapak kaki kita sendiri. Okey, sedangkan kita tak pernah nak pandang ke bawah, nak tengok, oh rupa-rupanya rumput di bawah telapak kaki saya ni lagi hijau dari sebelah sana bila kita dah sampai sebelah sana. Okey, itu poin yang ketiga. Never ever compare yourself with others. Sebab apa? Skrip kehidupan kita dan skrip kehidupan mereka, orang selain daripada kita adalah berbeza. Poin yang keempat, dan nak share, do what makes us happy kan. Saya nak tergelak lagi ni kan. Okay. Do what makes us happy. Kalau kata macam nak kodoh tidur ni sebab apa? Sebab yang dulu-dulu tu sibuk sangat tak sempat tidur, tidurlah kan. Tapi sila pesanlah kepada yang berkenaan, kalau anda tak duduk seorang kat rumah kan, jangan tidur tak bangun-bangun. Itu dia. Alright, okay. Buat whatever, banyak sebenarnya aktiviti. Alright, satu lagi yang Norish nak share. Sepanjang PKP ni, di antara perkara yang I'm not the best, but then I just do my sharing. Kalau rasa this is a very good idea, this is a very good and practical tu, you boleh juga follow kan. Alright, Norish banyak ikut online class. Okay, saya ikut financial classes online, even bukan ikut yang online courses, Zoom ke, Webex ke, apa, Google Meet apa ke, whatsoever, semua tu dah habis dah. It's not only about the local, tapi Norish juga ikut yang overseas. Bayangkan masa overseas kan beza, kita punya beza masa tu. Alright, okay. Jadi pernah kelas online tu pukul 1 pagi waktu Malaysia. Jadi tidur dululah pukul 1 pagi bangun. Dan pernah juga kelas online tu pukul 5 pagi. Tapi sebab apa tahu? Sebab kita nak challenge diri kita. Always challenge yourself to become better than ourselves yesterday, daripada diri kita yang sebelum ni kan. Okeylah 3-4 hari kelas pukul 5 pagi kan, kelas pukul 1 pagi, but then I enjoy sebab sekurang-kurangnya bolehlah letak dekat Facebook kod dekat situ kan, international online class, Zoom class, at least something kan, nampak ada lain sikit. Kalau tak, mana ada nak peluang nak datang free classes contohnya kan, yang international classes. Kalau tak, you all kena bayar ribu-ribu tau. Alright, itu. Dan that one is kata apa, you learn new hobby, learn new things, learn new hobby, skill baru. Dan ada ramai kawan-kawan Norish juga pun kan, yang terutamanya, okay, saya ada kenalan seorang yang sebelum ini beliau bekerja, tapi disebabkan PKP, jadi have to berhenti kerja apa semua. Dalam proses nak menjalani masa-masa kosong yang banyak sekarang ni, apa yang beliau buat adalah beliau pergi belajar fotografi. Now he became a photographer. Boleh cari makan, buat online punya tutorial. Kan nampak tak? The way of, secara tak langsung beliau invest untuk diri beliau,
untuk belajar learn new skill. Tapi pada masa yang sama, beliau juga menjana satu bentuk sumber pendapatan ke dalam kehidupan beliau lah, ialah dalam keadaan PKP sekarang kan, susah, orang kata susah nak cari makan, pula yang tak ada kerja. Sekarang dah 1 juta lebih ke yang jobless di Malaysia ni. So please do something, please do something. Alright, itu poin yang keempat. Dan poin yang terakhir, bagaimana untuk tips untuk bahagia, tips untuk kita kata apa, tips yang paling simple untuk bahagia cara kita. Norish teringat masa ni pada sekitar tahun 2005-2006, masa tu Norish kerja dekat Puchong. Norish kerja dekat Subanjaya, tinggal di Puchong pada tahun tu. Alright, ada satu masa, satu hari tu Norish duduk dekat satu outlet sebab tunggu kawan. Dan Norish tengok ada lelaki dalam umur 50, 60 lebih tu, dia macam gelisah kan, buat call banyak apa semua ni kan. And then I was asking macam, cik ni tunggu siapa? And then finally Norish dapat tahu rupanya beliau ni seorang datuk, pangkat title datuk. Okey. Jadi ini yang Norish nak kongsikan, bagaimana cara yang ini yang Norish juga amalkan sampai sekarang juga pun, bagaimana ia cukup memberi inspirasi kepada diri Norish sendiri untuk capai kebahagiaan dalam cara Norish lah. Kalau you all terinspirasi daripada cerita yang Norish nak bawa ni, alhamdulillah, sekurang-kurangnya kan Norish cakap tadi, I just do my sharing, I am doing my sharing, so that apabila Norish buat sharing, Norish mengharapkan apa yang Norish kongsi dalam hati ni juga akan tersentuh kepada hati kalian dekat luar sana. Alhamdulillah. Okey, Datuk Abdullah, apabila beliau buat call, saya pun pelik lah. Saya tanya dia, bila tahu dia datuk, kita panggil dia datuk lah kan, respect kan, hormat. Call dia cakap, saya call pemandu saya, driver saya ni tak angkat-angkat ni, tidur ke apa ni, dia kata kan. Dah lama saya tunggu kat sini berjam-jam, sedangkan saya dah cakap pukul sekian-sekian tu patut ambil saya. Okey, lepas tu Norish kata, okey, pukul tu dah lepas lebih kurang dalam 1 jam macam tu. Okey, dia kata sebenarnya driver saya ni adalah kawan sekolah saya. Dia cakap kan, saya bukan nak downgrade beliau lah, tapi sebenarnya dia kata pemandu beliau ni pernahlah advice dia tak suka dengan bisnes yang saya buat sekarang. Datuk Abdullah cakap macam tu. Sedangkan saya cukup berjaya dalam bisnes yang saya buat ni. Tapi sebab itulah Norish, saya nak bagi tahu you, kita kena suka dengan kejayaan orang. Sebab apabila kita cepat suka, kita deras suka, kita happy, kita nak raikan kejayaan orang, insya-Allah I bet you kejayaan you pun akan datang lebih cepat. So that is why dia kata, macam dengan saya, dia kata pemandu saya tu, saya ambil bekerja dengan saya dan dia adalah merupakan bekas kawan sekolah saya dulu. Apabila dia tidak suka dengan apa yang saya buat sekarang, tak apalah, saya kata sekurang-kurangnya kau still lagi kawan aku, kau kerja dengan aku jadi pemandu. Macam tu kan. Tapi satu perkara lah nak saya cakapkan, kenapa dia masih kekal sebagai pemandu dan saya sudah ada satu empire business yang alhamdulillah, bukan saya nak downgrade dia, tapi saya kata saya, sebab itu dia masih lagi kekal sebagai pemandu. Sebab apa? Saya call tak jawab, saya ni at least something lah kan. Alright, itu pasal attitude lah sikit kan. Alright, jadi poin yang Norish nak up dari inspirasi tentang suka kejayaan orang ni adalah poin yang memang tersemat di hati Norish, insya-Allah. Dan Norish juga suka sharekan kisah ni dalam bengkel-bengkel dengan kawan-kawan, ngopi-ngopi biasa pun apa semua kan. Sebab I am the one who is suka kalau nak ngopi pun, ngopi ada point. Contoh bisnes apa, macam mana untuk self improvement, benda-benda tu semua sebenarnya yang menambah value diri kita. Dan apabila ada new things yang masuk ke dalam diri kita, insya-Allah kita akan lebih mudah bahagia. Sebab apa? Kita tahu kita sedang menuju kepada satu benda yang lebih bagus daripada semalam dan juga tahun-tahun lepas. Alright. Dan pesan Datuk Abdullah, okey, Datuk Abdullah pesan Norish macam ni, you are still young. At that time Norish umur 26, Norish ingat macam tu kan. Dia kata untuk bahagia cara senang adalah kita kena didik hati kita. Hati kita ni kita kena always didik untuk suka, untuk kita raikan kejayaan dan juga kebahagiaan orang lain. Hati kita ni kena, orang kata apa, pure. Pure tu apa? Putih, bersih. Hati kita kena macam itulah, terdidik dalam keadaan apabila hati kita dah okey, hati kita ni tak adalah nak jealous dengan orang, barulah kita suka nak meraihkan. Datanglah seberapa besar sekalipun orang kata apa, kejayaan orang lain, kita tak mudah jealous. Sebab apa? Kita dah terdidik, okey, aku suka dengan kejayaan orang lain, okey,
Sebab aku nak kejayaan yang sama macam itu ataupun lebih besar daripada itu. Sebab apa? Kita dah didik hati kita ni untuk clean, untuk pure heart, untuk suka kejayaan orang lain. Sebab petua dia, apabila kita suka dengan kejayaan orang lain, apabila kita suka meraihkan kejayaan orang lain, insya-Allah, janji Allah, insya-Allah kejayaan pun akan cepat juga datang untuk diri kita. Boleh tak macam tu? Alright. Jadi rangkuman dari 5 tips simple, paling simple lah Nurul rasa kan? Simple, yang teknik yang paling senang bagaimana untuk kita bahagia cara kita. Okey, yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah kita bagi hadiah dekat diri sendiri. Okey, yang pertama. Yang benda tu yang ramai orang tak buat. You give, please give gift to yourself. Yang pertama. Okey, lepas tu yang kedua, enjoy small things. Enjoy benda kecil-kecil. Macam Maria cakap kan, I love to feel the rain. I love to feel and I love to hear the raindrop. Suka sangat dengan hujan. But I feel happy. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, never ever compare yourself with others. Jangan pernah buat perbandingan diri kita dan juga orang lain. Okey, lepas tu yang keempat, buat apa yang kita suka, do what makes you happy. Dan yang kelima, kita kena suka raikan dan juga suka tengok orang lain berjaya, suka tengok orang lain kaya, suka tengok orang lain lebih bahagia, dia happy-happy, kita suka. InsyaAllah satu hari mesti akan sampai juga masa kita. Segmen Inspirasi Nourish. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network. Inspirasi dan terinspirasi. Sebenarnya kita belajar banyak sepanjang jalan kehidupan ini. Kita belajar dari banyak orang, kita belajar dari banyak momen, peristiwa, kita belajar dari pengalaman sendiri, kita belajar dari pengalaman orang, kita belajar dari keluarga kita, kita belajar dari jiran kita, kita belajar dari orang yang mungkin bersama-sama dengan kita, yang kita kalau sejenis peramah tu, kita suka bercakap dengan orang. Macam saya, kalau naik public transport kan, suka bercakap dengan siapa yang duduk sebelah saya. Walaupun kadang-kadang 1 meter lah kan, SOP, sebab kita COVID, jangan lupa PKP sekarang ni, COVID. Alright. Okay, dan sebenarnya bahagia yang topik Nourish bawa pada minggu ni bahagia cara kita ni sebenarnya, kalau nak Nourish simpulkan, ikut definisi Nourish lah kan, Nourish boleh katakan untuk bahagia cara kita sebenarnya is very simple, terutama kita sebagai orang Islam, kan? Kita sebagai orang Islam, satu perkara yang semua sebenarnya orang tahu, apa tu? Kita kena belajar bersyukur, betul tak? Kan? Kita kena belajar bersyukur. Bersyukur untuk hal-hal sekecil-kecil perkara supaya akan datang lagi. Mengharapkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah akan datang lagi perkara-perkara yang lebih besar. Sebab apa? Sebab kita pandai menilai hal kecil pun kita dah cukup berterima kasih, dan sebenarnya itu adalah penyediaan diri kita, penyediaan rohani kita, penyediaan mental, spiritual, fizikal kita untuk kita lebih insya-Allah kalau kita baik, benda baiklah banyak datang pada kita, betul tak? Macam tu. Dan untuk bahagia cara kita juga, yang poin di antara 5 poin yang Nourish sharekan sebentar tadi, jangan lupa, dan juga kalau bolehlah what I'm saying, I am not the best but I'm do my sharing. Apa yang you all rasa you all bagus, rasa sesuai, boleh follow, kan? Sebab apa? Setiap kita adalah unik. Dari apa? Dari cop jari tadi, kan? Unik kan setiap seorang kita. Dan setiap kita ni skrip kehidupan Nourish tak sama dengan skrip kehidupan team production Nourish sekarang. Tak sama dengan skrip kehidupan even adik-beradik kita, keluarga kita, tak sama, ya? Sebab memang berbeza. Jadi satu contoh paling, kita kata yang paling senang lah kan, tak payah nak banding-banding diri kita dengan siapa-siapa, cukup bersyukur. Kalau kita macam ni lah, kalau rasa nak cabi-cabi lah kan, kalau rasa nak kurus puasa lah, slim lah. Sebenarnya elok pun ganti puasa sekarang ni musim COVID kan. Alright, okay, jadi last sebelum Nourish tutup pada minggu ini, Nourish nak kongsikan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata kebaikan ni bahagia cara mudah sebenarnya apabila kita jadi orang baik, kan? Nak tak nak kita jadi orang baik, pilih je diri untuk jadi kebaikan, untuk jadi seorang yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selawat ke atas Nabi, dari riwayat Ahmad berkata, kebaikan adalah apa sahaja perkara ataupun tabiat, benda yang membuatkan jiwa kita rasa tenang. Sedangkan dosa tu
benda itulah yang menyebabkan kita cepat gelisah, ragu-ragu dan sebagainya. Dan dosa tu jugalah ya, apabila kita terutama Norris cukup yakin kalian yang menonton Norris sekarang ni pun bukannya semua terdiri dari yang beragama Islam mungkin kan, tetapi sebenarnya setiap agama tu pun dia menyuruh setiap penganutnya untuk berbuat baik, betul tak? Jadi kebaikan tu, nak tak nak, kebaikan tu adalah sesuatu yang apabila kita buat, okey, secara langsung atau tak langsung, kita akan rasa lebih tenang. Kita tenang sebab kita buat benda yang betul. Ya, sedangkan dosa tu menyebabkan datangnya banyak keraguan, ragu-ragu, kita macam tak boleh nak tidur malam, kan? Fikir kan buat salah, macam kita lah buat salah dengan orang, ataupun kadang-kadang kan ada juga yang macam duk fikir, apa ya, kenapa ada rasa macam tak kena, kita je tahu kita yang buat salah dengan orang macam mana kan. Okey, itu dia. Alright, jadi sehingga itu dulu untuk minggu ini. Okey, Norris mengharapkan semoga kalian dapat sesuatu dari perkongsian Norris pada minggu ini tentang bahagia cara kita. Bahagia cara kita adalah bahagia dalam definisi bahagia kita, dalam definisi ruang lingkup belanja, ruang lingkup bajet kita. Tak ada, no ada interference daripada benda-benda orang-orang lain lah, terutamanya. Bahagia tu yang kita decide sendiri. Bahagia tu adalah bahagia kita nak bahagia kita macam tu sebab kita rasa kita bahagia macam tu. Walaupun orang cakap kau kena buat macam ni baru bahagia. Tak, kita kata cara ini kita lebih bahagia dan itulah kita. Tidakkah anda dan tidakkah kita belajar sesuatu? Bersama dengan Norris pada minggu ini dalam segmen Inspirasi Norris. Dan jangan lupa untuk episod seterusnya setiap Jumaat jam 5 petang hanya di Iwana TV Network. Bagi anda yang belum lagi follow Iwana TV Network,